Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Semasa vlog ini dirakam, saya pun tak pastilah apa tajuk yang saya akan letakkan kepada vlog ni, tapi yang pastinya saya sedang mengopik ikan bilis. Kami dah lama keputusan ikan bilis ni, dah berbulan-bulan. Jadi dah lama lah tak boleh nak masak nasi lemak yang cukup ramuan dia. Ada sambal tumis ikan bilis ke, ataupun ada ikan bilis goreng. Tak boleh nak buat nasi goreng kampung kan dengan menggunakan ikan bilis. Tapi Alhamdulillah baru-baru ni ada sahabat kami yang menjual ikan bilis. Ada stok sedikit dan kami membelinya. Cuma pada kali ni ikan bilis ni walaupun kualitinya sangat bagus, tapi ikan bilis ni belum berkopik. Dah lama lah sebenarnya tak mengopik ikan bilis ni. Biasanya masa balik ke Malaysia, kalau nak beli ikan bilis bawa balik ke Finland, memang kita akan beli yang dah siap dikopik kan. Mula-mula fikir macam nak panggil budak-budak ni suruh kopik ikan bilis. Tapi saya sebenarnya tidak suka kepada rejection. Maka saya cuba mengelak daripada menimbulkan sesuatu yang berisiko rejection. Antaranya ialah mengopik ikan bilis. Sebab mengopik ikan bilis ni lama. Saya masa kecil-kecil dulu memang ini antara rutin lah. Walaupun memang saya tak suka pun masa tu. Tapi bila mak panggil tu, kita datang lah kan, ambil ikan bilis satu bakul, duduk depan televisyen sambil tengok movie ke ataupun kartun-kartun ke, kopik lah ikan bilis ni. Biasanya lama masa dia, tapi mak akan datang ambil sikit lah untuk pakai supaya makan tengah hari kan. So itu adalah sebahagian daripada childhood saya. Tapi bila dengan anak-anak sendiri ni, saya pun tak pasti. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, kalau saya nampak misalnya mak saya ada buat something ke, arwah abah buat something ke, saya offer lah untuk tolong biasanya. Jadi for some reason saya expect benda yang sama. Saya tak suka suruh budak-budak ni, tapi saya akan sangat appreciate kalau sekiranya mereka nampak saya tengah buat something dan mereka offer untuk tolong. Nah, kalau mereka buat macam tu, saya rasa memang saya ni akan terbang ke bulan dan balik semula ke bumi. Gembira kan. Unfortunately, sangat jarang lah benda tu berlaku. Masa saya kopik ikan bilis ni pun, ada je anak duduk kat depan ni makan sambil melayan handphone. Lepas tu macam tu sajalah. Dan kalau misalnya saya komplain ke mengeluh nanti, saya boleh agak lah respon mereka. Kenapa tak cakap? Kenapa tak suruh? Kalau suruh, tolong buat lah. Ya, it's logic. Tapi since you ada dekat depan dan you nampak apa yang your dad tengah buat ni, tolong je lah kan. Tak payahlah nak kena suruh dulu. Saya menghargai keikhlasan. Bila tolong hanya selepas disuruh ni, rasa macam kurang ikhlas sedikit. Jadi saya suka jugalah untuk dengar pandangan daripada kawan-kawan, terutamanya yang ada anak-anak remaja kan. So how do you do this? Memang saya tak pernah membayangkan yang proses mendidik anak-anak remaja ni is very challenging. Sebab mungkin saya betul, mungkin saya salah, tapi saya tak fikir yang ketika saya remaja, saya adalah remaja yang challenging untuk parent saya. Sebab saya tak ada dekat rumah, jadi saya tak adalah macam menyusahkan diorang on daily basis. Cuma kadang-kadang tu adalah beberapa masalah yang timbul daripada perangai saya. Terutamanya saya ni jenis suka cik pasal kat sekolah, gaduh dengan cikgu lah especially-nya. Dan kadang-kadang benda tu sampai ke pengetahuan parents, tapi bukan kes-kes disiplin. Dan saya harap agar apa yang saya pernah buat masa saya remaja dulu tidaklah sampai menyiksa batin dan jiwa arwah abah dan juga mak. Cuma pada hari ini saya tak pasti, sebab saya rasa saya adalah seorang yang masih lagi tradisional dari segi beberapa benda. Contohnya, saya tak boleh proses, saya tak boleh digest bila anak saya bangun lambat. Lepas tu turun-turun bawah ni terus makan. Bangunlah, janganlah
lewat sikit tak apalah kalau hari cuti kan, tapi tak adalah lewat sangat sampai matahari dah tegak atas kepala baru nak bangun. And then turun makan, tak tengok pun apa 2-3 benda. Sebab saya membesar dengan hari Sabtu dan hari Ahad adalah hari yang kalau saya tak nak tolong mak dan ayah, frankly speaking, saya akan pergi buat benda lain. Macam ada aktiviti ke, ada program kat sekolah ke, mungkin itu jadi excuse. Tapi untuk saya duduk dekat rumah, tak buat apa-apa, makan saja, saya sendiri rasa malu untuk buat benda macam tu. Daripada kecil, sama ada arwah mak ataupun arwah opah, memang mereka akan buka tingkap tu hempas kuat-kuat dalam pukul 8 pagi macam tu, kalau tuan masih tak bangun lagi lah. Dan mak saya akan membebel. Tapi saya tak sanggup nak buat benda tu, dan saya adalah bapa kan. So kita bukan nature kita untuk nak mengomen, membebel. Tentang buat mengopek ikan bilis ni, boleh tengok lah, saya start kopek ikan bilis daripada pukul 10 pagi tadi, dan sekarang ni pukul 5 petang baru dapat banyak ni kan. Dan ni dia punya perut dengan kepala ikan, tapi sebahagiannya saya dah tabur dekat belakang sana nak bagi burung makan. Sebab sekarang ni tak ada lah, tapi burung suka datang makan kat halaman rumah kami. Memang kita orang letak makanan burung tu supaya wild bird datang makan kan. Dan sambil-sambil tu layan jugalah berita-berita dekat YouTube tentang perkembangan di tanah air. Walaupun saya dah tak nak komen apa-apa dah, tapi it doesn't mean that saya tak ambil tahu ataupun naif. Every day saya masih mengikuti perkembangan politik di Malaysia. Tapi apa-apa pendapat yang ada tu simpan je lah dalam hati, because we cannot change anything, you know, online. Jadi itulah harapan saya, ialah sahabat-sahabat kongsikan pendapat ataupun pandangan apa yang patut kita buat untuk kita tarbiyah sikit anak-anak kita ni supaya mereka ni ada kepekaan. Dan itu salah satu daripada sebab mengapa pantang besar saya ialah bila masak komplain macam tak sedap ke, tak kena ke. You boleh tengok lah, macam do you know that after like 5 hours 6 hours working on kopek ikan bilis, saya dapat banyak ni je kan. Betapa banyaknya effort yang orang buat sebelum makanan tu masuk kat kau punya mulut. Jadi sebelum kita nak komplain, kita fikir dulu, bawang tu siapa yang tanam, garam tu siapa yang proses, ikan tu siapa yang tangkap daripada laut. Sebab itu Rasulullah SAW sangat tidak suka dengan perbuatan mengeluh tentang makanan ni. Tak suka diam, suka makan. Walaupun sekarang ni kita duduk dalam zaman master chef ke apa ke, orang test makanan and then komen makanan ni bagus ke, makanan ni tak bagus ke. Tapi dari segi adab tetap sama. Kalau sedap makan, mudah-mudahan ringankan mulut, puji. Kalau tak sedap, diam. Dan saya pun dah tak nak lah tanya anak-anak saya apa yang saya masak ni sedap ke tak sedap. Saya masak je, makan kan. Kalau komplain memang nak kena. Sekali-sekala memang adalah saya tanya, dan saya selalunya akan terluka hati lah kalau saya tanya. Walaupun saya faham kami membesarkan anak-anak kami ni dengan budaya berterus terang, bercakap apa yang exactly you fikir dalam hati. Itu value yang kita tanam melalui education dekat sini kan. But at the same time, kita sendiri yang masih tradisional, yang masih Melayu, yang masih Asian, kita payah nak terima, because we still think that it's a good manners to to say something nice. Saya pernah hari tu tanya anak saya masak something yang agak istimewa sebab saya cuba resepi baru. Bagi saya, bila saya test masakannya okey, sedap. Tapi bila saya tanya kepada anak saya kata I don't have any positive feedback about this, so I would rather say nothing. Macam rasanya nak terbalik meja dekat dapur ni. Tapi saya fikir, saya self-talk balik diri saya faham dia bukannya bercakap tu dengan niat yang tidak baik. Tapi anak saya tak faham bahawa perkataan dia tu sebenarnya
melukakan hati. So saya simpan je lah luka hati saya ni seorang-seorang. Wallahualam. So thank you kerana sudi bersama di dalam vlog pada kali ini. InsyaAllah kita berjumpa di dalam vlog yang seterusnya. Tolong kongsikan pandangan anda. Adakah anda lebih suka anak anda menawarkan diri membantu ataupun anda suruh mereka untuk bantu? Wallahualam. Assalamualaikum.